Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya ingin berkongsi dengan anda sahabat semua yang saya boleh anggap sebagai berita baik buat seluruh rakyat Malaysia. Kita tumpang gembira lah ya kepada Ketua Polis Negara. Ya, ini adalah berkaitan dengan saman RM 3 juta Ketua Polis Negara. Dan akhirnya kerana kebodohan, kerana penghinaan yang dibuat oleh Papagomo ini, akhirnya mahkamah arahkan Papagomo untuk membayar ya injaksi sebanyak 10,000 ringgit ataupun kos guaman. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua dan apa yang dilakukan oleh Ketua Polis Negara terhadap bayaran RM 10,000 daripada Papagomo ini. Jadi tanpa membuang masa, kita lihat bersama kenyataan media ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Saman Papagomo, Ketua Polis Negara sumbang RM10,000 kepada TAWP. Jadi apakah TAWP ini dan kenapa Papagomo sekali lagi diarah oleh mahkamah untuk membayar RM10,000? Mari kita lihat kenyataan penuh media ini. Jadi Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain menyumbangkan RM10,000 kepada tabung amanah warisan polis hari ini. Wang itu hasil bayaran kos guaman yang diperintahkan mahkamah terhadap Wan Muhammad Azri Wan Deris ataupun dikenali sebagai Papagomo kepada Ketua Polis Negara Razarudin selepas membenarkan permohonan injaksi interparti secara dua pihak oleh Ketua Polis Negara selaku plaintiff dalam saman yang difailkannya kepada terhadap defendant. Dan wang itu diserahkan kepada pengarah pengurusan Bukit Aman, Datuk Abdul Aziz Abdul Majid selaku ahli tetap TAWP di pejabatnya hari ini. Dan Razarudin berharap sumbangan berkenaan dapat memberi manfaat kepada anak-anak warga polis di Raja Malaysia yang cemerlang dalam akademik, menghadapi masalah kesihatan dan mereka yang memerlukan bantuan kewangan. Ia adalah dana yang diperoleh daripada perintah mahkamah terhadap defendant, iaitu Papagomo, yang diperintahkan membayar kos guaman dalam prosiding mahkamah setelah mahkamah mengeluarkan injaksi kes dalam kes saman fitnah pada 10 Januari lepas. Jadi Ketua Polis berkata, saya berharap sumbangan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh anak-anak warga polis, katanya ketika dihubungi hari ini. Pada 10 Januari yang lepas juga, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan injaksi interparti oleh Razarudin dalam saman RM 3 juta ringgit yang difailkannya terhadap Papagomo atas dakwaan menfitnah dan mengarahkan defendant membayar kos RM10,000 kepada plaintiff. Jadi itu antara sebab penyebab kenapa Papagomo ya diarahkan untuk membayar. Jadi ramai yang beranggapan adakah ini bakal menentukan bahawa Papagomo ini akan didapati bersalah dalam saman fitnahnya. Mungkin tidak, mungkin iya, tetapi bagi pandangan saya ini menunjukkan peluang besar ya kepada Ketua Polis Negara untuk mengalahkan Papagomo yang mana membuat fitnah terhadap beliau, dan saman 3 juta itu kita harapkan ya dikekalkan apabila kelak Papagomo ini didapati bersalah. Itu pandangan saya. Dan satu lagi berita, seorang warga emas. Ya, geng walaun-walauntit ini sahabat-sahabat semua, kerana otaknya tiada, otaknya kurang, bodoh kerana percaya taksub dengan pemimpin-pemimpin PAS, lebay-lebay PAS. Akhirnya, ya kerana beliau memuat naik hantaran palsu, akhirnya beliau didendah sebanyak RM 30,000 ringgit. Wang besar, wang besar. Orang biasa ni memang 30 ringgit satu jumlah yang tersangat besar. Di mana nak cari? Jadi Mahkamah Seksyen Sepang hari ini mendenda seorang warga emas selepas mengaku bersalah memuat naik kandungan palsu mengenai yang di Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja menggunakan aplikasi Facebook miliknya pada 8 Februari lalu. Johari Ismail, 67 tahun, didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi itu.
menggunakan aplikasi akaun Facebook Johari Ismail dengan niat menyakiti hati orang lain. Lelaki terbabit didakwa memuat naik hantaran bersifat kandungan palsu yang diletakkan untuk tontonan umum dengan mendakwa Majlis Raja-Raja membuat undian untuk mengambil tindakan terhadap kerajaan kerana ingkar melaksanakan dokumen tambahan melibatkan kes bekas Perdana Menteri Najib Razak. Jadi kes ini adalah berkaitan dengan addendum. Jadi hantaran berkenaan kemudian dilihat pasukan siasatan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC di MCMC Tower 1 Jalan Impex Cyberjaya pada jam 12.59 tengah hari 9 Februari. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 233-1A Akta Komunikasi dan Multimedia dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233-A-3 Akta yang sama. Jadi akta itu memperuntukkan denda tidak melebihi 50,000 atau penjara tidak lebih setahun ataupun kedua-dua sekali dan boleh didenda selanjutnya 1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan ataupun jika disabitkan kesalahan. Fatin Hadni Khairuddin bertindak sebagai timbalan pendakwa raya MCMC manakala Johari tidak diwakili peguam. Fatin Hadni memohon mahkamah agar menjatuhkan hukuman berat sebagai pengajaran kepada lelaki itu kerana telah menyebarkan berita palsu yang boleh menyebabkan rakyat hilang kepercayaan kepada kerajaan dan juga Majlis Raja-Raja. Katanya hukuman yang tinggi bukan sekadar pengajaran kepada orang kena saman OKS, tetapi juga masyarakat agar tahu bahawa penyebaran berita palsu amat dibenci, harus ditegak dan dihentikan. Jadi selepas OKS, orang kena saman muat naik kandungan ini, ia tersebar secara meluas melalui aplikasi WhatsApp. Jadi saya mohon satu hukuman yang menunjukkan betapa serius kesalahan ini agar orang awam lebih berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan sama, katanya. Jadi Hakim Ahmad Fuad Othman kemudian menjatuhkan hukuman denda 30,000 terhadap tertuduh dan 6 bulan jika gagal membayar denda. Jadi terdahulu Hakim turut menasihatkan bapa kepada 4 anak itu agar menyedari lebih awal tentang kesan hantaran berkenaan kerana tindakan tersebut bukan sahaja menimbulkan kebencian kepada kerajaan, malah masyarakat turut memandang rendah institusi diraja. Jadi itu antara imbalan ya apabila seorang penyokong tegar parti pembangkang ya membuat hantaran palsu, menipu, menyebar berita yang tidak benar dan sebagainya, apatah lagi menyentuh isu 3R dan mahu menghasut rakyat untuk membenci kerajaan hari ini, termasuklah institusi diraja. Jadi bagi pandangan saya amat setuju ya dengan tindakan ini ya, supaya hukuman berat ya akan lebih baik dikenakan kepada kaki-kaki penfitnah, penghasut, walaun-walaunti seperti ini. Tindakan tegas harus dilaksanakan. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.